Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam berbahagia, salam memartabatkan sastra di persada antarabangsa. Anda bersama saya Muhammad Syafiq Dulamid atau nama penanya Tok Ki. Dan pada hari ini saya akan berkongsi kepada anda semua sebuah kritikan buku yang telah saya buat, yang telah saya baca. Buku ini adalah buku antarabangsa yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, dan setelah saya baca, kaji, selidik semua layan demi layan muka surat ini, akhirnya saya telah sepakat untuk menggunakan teori psikoanalisis bagi kritikan buku ini. Tapi, apakah tajuk bukunya? Maafkan saya terlajak sebentar. Baiklah, The Adventure of Sherlock Holmes. Naskah yang menghimpunkan 12 cerita pendek dan diterbitkan pada 14 Oktober 1892. Dalam edisi bahasa Melayu ini, ia telah diterjemahkan oleh Syarafuddin Sulaiman, Hidayati Kasuma Abdul Hadi, Nur Azila Zainal Abidin, dan Fatimah Rodiah Muhammad Yusof. Sepintas lalu kita kenali novelis bagi naskah hebat ini. Sir Arthur Conan Doyle merupakan seorang pengarang doktor berbangsa Scotland. Beliau lahir pada 22 Mei 1859 di Edinburgh. Menerima sarjana kedoktoran di University Edinburgh. Conan Doyle ini telah memulakan penulisan agungnya itu apabila beliau mendapat inspirasi daripada Dr. Joseph Bell. Manakala idea ataupun kes yang telah diceritakan dalam buku ini sebenarnya dijelaskan melalui corak gambaran kehidupan realiti yang berlaku di England pada ketika itu. Sebanyak 4 novel dan 56 cerita pendek mengenai Sherlock Holmes dihasilkan oleh Conan Doyle sendiri, sehingga naskah ini menjadi fenomena pada penghujung abad ke-19 di England, malah di seluruh dunia. Fenomena ini berterusan apabila naskah ini diangkat dan dipersembahkan di kaca televisyen pula. Wow. Baiklah, secara ringkas dan tepat dan padatnya mengenai The Adventure of Sherlock Holmes. Buku ini telah mengangkat genre bercorak fiction yang menceritakan dunia penyiasatan seorang detektif Inggris yang terkenal bernama Sherlock Holmes. Holmes mempunyai seorang rakan kongsi, bukan kongsi gelap, tetapi rakan baik yang merangkapkan rakan sekerjanya dalam mengharungi kes-kes ini. Menurut Dr. Watson yang merupakan narator ataupun penggerak kepada cerita buku ini, tiada dia tidak bergeraklah buku ini. Sherlock Holmes ini digambarkan dengan perwatakan yang begitu pelik. Gaya dan corak penyiasatannya yang menggunakan ketajaman logikal akal fikiran, pemerhatian, penakulan dan sains yang digabung jalinkan menjadi segumpal idea, akhirnya dapat menyelesaikan setiap kes-kes jenayah dengan begitu berkesan sekali. Pendek kata, panjang tak kata apa. Baiklah, pendek kata, Sherlock Holmes ni mempunyai satu sixth sense lah, yang mana adalah kelebihan istimewa yang ada pada dirinya. Baiklah, melihat kepada pemikiran-pemikiran yang telah diketengahkan dalam naskah ini mendorong saya untuk menggunakan kritikan buku ini menggunakan teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis telah diperkenalkan oleh Sigmund Freud, dan menurut Freud itu, teori ini tentang psikologi dan pemikiran bawah sedar dan sedar manusia yang dianggap sebagai dasar kepada segala tindakan dan perlakuan seseorang. Freud juga mengetengahkan konsep ini kepada 3 komponen yang penting, iaitu id, ego, dan superego. Komponen ini sebenarnya adalah kepribadian yang ada dalam diri manusia, yang mana mempunyai karakter dan peranan berbeza, tapi saling memerlukan. Id berperanan mendorong kepada keseronokan dan juga kehendak naluri kita. Tak kiralah benda tu baik ke buruk ke, semuanya terangkum di dalam id. Manakala super ego pula sebagai pelindung dan juga berperanan sebagai sebarang perkara yang cuba meruntuhkan prinsip-prinsip kemanusiaan, sosial, moral. Dan super ego ni sentiasa ingin menegakkan kebenaran. Hal ini yang menyebabkan berlakunya konflik antara super ego dan id ini, bagaikan perdebatan di dalam Dewan Parlimen. Berdebat memanjang.
Dalam Dewan Parlimen mesti ada speaker, maka dalam situasi ini ego lah speakernya. Dalam hal ini ego memainkan peranan untuk mententeramkan Id sebagai pemain tengah. Manakala ego ini menyeimbangkan konflik antara kedua-dua Id dan super ego ini. Baiklah, kita terus melihat kepada konteks pemikiran watak ataupun pemikiran yang terdapat dalam buku Sherlock Holmes berdasarkan teori dipilih. Pertama, pemikiran menakut. Ini dilihat dalam watak Holmes yang mampu menakut dengan cara yang tajam. Penakulan ini merupakan senjata utama Holmes dalam menyelesaikan segala kes-kes yang diharunginya. Hal ini dibuktikan dengan menerusi cerita skandal di Bohemia. Dalam babak pertama buku ini, Holmes dapat menjawab identiti sebenar kliennya yang merupakan Raja Bohemia dengan hanya menakul surat rasmi yang dihantar kepada Holmes itu sahaja. Berdasarkan teori ini, perkembangan id yang ada dalam diri Holmes sentiasa inginkan jawapan. Apalagi jawapan ni? Aku mahu. Tapi bagaimana sebenarnya id lakukan hal ini? Dalam hal ini, Holmes telah melatih diri dia untuk menggunakan konsep melihat dan memerhati. Ini dibuktikan apabila beliau mengatakan kepada Watson bahawa ramai orang mampu melihat tetapi mereka tidak perhati dengan teliti sesuatu perkara itu. Tambah lagi, komponen id dalam diri Holmes ini menghimpunkan banyak pengalaman yang membolehkan beliau memerhati dan menakul segala persoalan yang timbul. Kalau tidak, macam mana dia boleh tahu yang surat tu asalnya dari Bohemia dan penulisnya adalah orang Jerman dan berstatus tinggi seorang raja? Mestilah dia pernah berjumpa dengan orang-orang sedemikian rupa. Baiklah, setelah id memberi jawapan, lalu komponen ego tadi menapis segala ide yang banyak dari id ni. Dia tapis satu persatu dan nilai dan akhirnya memilih jawapan yang paling tepat. Jawapan paling tepat itulah yang diserahkan kepada super ego untuk super ego pula berperanan mentafsir dan menyampaikan idea secara alam realiti. Mengatakan kepada Watson, inilah jawapannya. Baiklah, apa yang kita boleh kritik di sini? Baiklah, apa yang saya dapat lihat adalah perwatakan Holmes yang dicipta itu dianggap menembus dinding kotak fikiran manusia. Sebenarnya bolehkah seseorang itu memerhati dan menakul dengan begitu tajam dan tepat sekali? Sedangkan orang bijak pun dia ada tahap dinding yang sebenarnya dia tidak boleh tembus. Timbul pula persoalan sama ada watak ini adakah hanya sekadar fantasi atau benar-benar wujud di dalam realiti. Tapi hakikatnya cerita ni memang wujud yang mana diinspirasikan daripada Dr. Joseph Bell itu sendiri. Baiklah, dapat saya simpulkan dua pemikiran yang saya ketengahkan menerusi dua watak dalam cerita ini menunjukkan peranan id, ego dan super ego itu sendiri. Sebenarnya banyak lagi pemikiran yang diketengahkan oleh Doyle dalam ceritanya ini. Perkara yang mustahil untuk dibuat oleh komponen id, ego dan super ego itu sebenarnya mampu dilaksanakan oleh manusia selagi mana seseorang itu mendedahkan dirinya dengan ilmu pengetahuan yang berfaedah, yang banyak, hanya memberi sumbangan ke arah kejayaan dan juga sasaran hidup. Kalau tidak, takkanlah ada orang yang boleh hasilkan iPhone sampai 12 dan takkanlah ada orang boleh cipta kereta terbang pada tahun 2020. Baiklah, akhir kata daripada saya kepada sesiapa yang ingin tahu lebih mendalam ataupun sebagai penggemar cerita-cerita fiksi naskah Sherlock Holmes ini, bolehlah beli di Shopee dengan harga yang lebih menarik. Dan sekian daripada saya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada idea yang panjang, boleh kita jumpa di video seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye. Oh, Syafiq, makan dulu. Ya, Mama, sekejap.